Baiklah, video kali ini saya akan ceritakan kisah seram rumah homestay. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ahli Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, video kali ini saya ingin ceritakan kisah seram homestay. Semua tahu homestay ni adalah satu tempat tinggal sementara. Dan rumah homestay ni lebih besar daripada kalau kita tinggal di hotel. Dan rumah homestay ni biasanya untuk keluarga besar yang ingin menginap di sebuah tempat. So, kali ini saya akan ceritakan tentang kisah seram homestay. Dan cerita ini saya dapat daripada Facebook. Dan menurut cerita daripada Facebook ini, ia adalah kisah benar. Jadi, jom dengar cerita ini. Kisahnya bermula apabila sepasang suami isteri, abang dia macam lanjut usia sudahlah, lebih kurang umur 30 ke atas dan baru saja niat nak berkahwin. Jadi dia sampaikan hasratnya lah mahu berkahwin dengan seorang perempuan. Dan keluarga mereka gembira lah kerana akhirnya abangnya dapat jodoh. Diseru jodoh sudah sampai dan ingin meminang perempuan di sebuah negeri. Negeri itu jauhlah daripada tempat mereka tinggal. Jadi mereka pun gembiralah, dan adat Melayu pertama perlu merisi dan meminang dahulu. Kalau boleh terus bertunang lah. Jadi mereka pun buatlah persiapan keluarga untuk meminang wanita yang ingin dijadikan isteri untuk abangnya. Jadi pasangan suami isteri ni dia punya adik perempuannya tempahlah satu homestay. Mereka pun adiknya ni sudah berkahwin tapi belum ada anak. Jadi mereka tempah satu homestay di kawasan tempat tinggal pihak perempuan tu, dan homestay tersebut berdekatan dengan sebuah tasik. Memang dikatakan homestay tersebut cantik lah. Oleh kerana keluarga mereka besar, jadi mereka beramai-ramai lah datang ke sana sambil pergi masuk meminang sambil bercuti. Lagilah keluarga kan ramai-ramai, satu benda yang seronok lah ya, dapat pergi bersama-sama. Jadi mereka pun pergilah ke homestay berkenaan. Memang agak jauh jugalah, memang dua negeri juga untuk ke tempat berkenaan. Jadi setibanya di homestay, tempat yang mereka menginap, jadi yang adik perempuannya ni pun call lah tuan rumahnya. Cakap, kami sudah sampai di homestay ni. Jadi tuan rumah tu pun cakap, dia cakap kunci sudah ada dalam PO box dekat pagar. Ambil saja buka. Biasalah kalau kita homestay ni, kita hanya berurusan secara online saja. Kau bank in, kunci sudah ada, begitu saja. Jadi adik perempuannya pun ambillah kunci di PO box dan pergilah masuk rumah homestay tu. Jadi homestay tu dia berdepan dengan tasik dan memang view dia sangat cantik dan menawan lah kata orang ya. Jadi adik perempuannya ni pun ambillah kunci di PO box dan buka pintu homestay tersebut. Dan bila dia buka saja pintu homestay tu, dia buka, tiba-tiba dia nampak ada satu kelibat berlari ke dapur. Macam seorang budak-budak berlari. Dia punya, kenapa pula ada orang di dalam kan, dalam fikirannya. Dia terkejut lah macam yang, astagfirullah, dia cakap, siapa yang lari tu? Lepas tu tiba-tiba dia punya suami, masuklah, apa bahaya lagi ni, masuk. Dia punya, betul ke apa aku nampak kan, dia cakap, atau perasaan. Itu yang adiknya cakap lah. Jadi dia pun macam perasaan kali kan, mungkin perasaan. Jadi dia tidak hirau lah. Jadi mereka pun masuk lah, bagi-bagi bilik lah, ada lebih kurang 5 bilik begitu kan. Room homestay memang besar. Jadi adik-beradiknya ni ada beberapa orang sudah kahwin lah ya. Jadi mereka pun bagi-bagi bilik, termasuk dia dengan suaminya lah. Dia dengan suaminya, mak ayahnya, abang
yang bakal kahwin tu kan. Jadi mereka pun tinggal. Jadi semasa mereka berkemas-kemas, okey, maknya tengah bersiap buat masak-masak di dapur lah, tengah memasak di dapur untuk persiapan makan malam mereka lah, makan-makan atau minum petang. Tengah-tengah mereka bersiap, tiba-tiba bilik adiknya perempuan tapi sudah kahwin, bising. Dia punya suami lah, dia macam yang apa yang mengomel lah, apa yang dia cakap, kenapa pula laki si Anu ni mengomel ni, dia cakap, sedangkan bininya ada di dapur masak dengan mak, ngomel-ngomel. Jadi dia pun tanya lah, bang, kenapa bang, apa masalahnya bang? Bukan, dia cakap, aku sudah asingkan pakaian bersih dengan pakaian kotor, ya, supaya senang aku mau basuh yang pakaian kotor ni. Masalahnya ada orang lipat dan campur pakaian kotor dan bersih. Dia rasa pelik lah, sedangkan istrinya ada di dapur. Tapi lakinya heran, suaminya heran, kenapa pakaian tu bercampur kotor dengan bersih. Jadi dia pergi tanya lah adik dia di dapur. Dia cakap, kau ada kemas kah kau punya suami punya baju? Dia cakap, mana ada, dia cakap, aku di dapur saja ni. Di situ dia rasa macam pelik, pelik pula rumah ni. Tapi dia tidak endahkan lagi. Perasaan kali kah, ataupun memang dia tidak sedar kali, suaminya tidak sedar kali, suami adiknya itu tidak sedar yang pakaian itu bercampurkan. Kita mana tahu. Jadi ayah kepada perempuan ni pun suruh hubungi pihak perempuan, sebab mereka mau datanglah makan malam di rumah perempuan tersebut. Jadi mereka terus berkenal lah dan bertanyakan apa tentatif program untuk keesokan harinya, untuk meminang dan bertunang. Jadi dijemputlah oleh pihak perempuan untuk makan malam di rumahnya. Jadi mereka pun bersiap-siaplah, bersiap mandi semua. Kemudian pergilah beramai-ramai ke rumah pihak perempuan. Jadi sampai ke rumah pihak perempuan, mereka pun disambut dengan gembira, makan malam, dan mereka pun tanyalah macam mana tentatif untuk sesi pertunangan esok. Pihak perempuan ni, ayahnya cakap lah, kenapa mu tunggu esok? Dia cakap, kita semua sudah ada di sini. Dia cakap, kalau ada bawa cincin, tunang teruslah. Kira macam baguslah pihak perempuan ni kan. Jadi kedua-dua pihak bersetuju untuk meminang dan tunang terus pada malam tersebut. Jadi mereka, abangnya pun bertunanglah terus pada malam tersebut. Jadi kira macam mudahlah urusan. Jadi esok aktiviti tidak perlu lagi lah. Kemudian ayah kepada pihak perempuan ni tanyalah, di mana kamu tinggal? Dia cakap. Diorang pun beritahulah homestay yang berdekatan dengan tasik. Tiba-tiba muka ayah pihak perempuan tu berubah. Tapi dia tidak macam lain, dia diam. Dia cakap. Lepas tu diorang tanyalah, kenapa pakcik? Tiadalah, dia cakap. Memang cantik kawasan situ, dia cakap, tapi hati-hatilah, dia cakap kan, sebab tasik tu dalam, dia cakap begitulah. Hati-hati saja. Dia tidak cakaplah apa yang berlaku di kawasan situ, tapi riak muka dia berubah. Jadi yang adik perempuan ni macam yang confused lah. Dia cakap, macam ada something wrong lah kawasan rumah tersebut. Jadi diorang tidak hirau, diorang pun pulanglah ke rumah. Jadi pulang ke rumah, mereka pun solat isyak, ya, sebelum malam lah. Jadi solat isyak. Jadi masa solat isyak, dia adik dia dengan dia yang perempuan lah, adik perempuan dia dengan dia lah, 3 orang, saf perempuan di belakang, dan abang suaminya di depan, ayah ada imam. Jadi ketika mereka sembahyang isyak, masa sujud, dia rasa ada tiba-tiba perempuan pakai telekung hijau di sebelah dia. Sedangkan adiknya sebelah sini. Tiba-tiba ada orang sujud sama-sama dia. Dia cakap kan, siapa pula di sebelahku ni? Dia cakap pakai telekung hijau. Tapi dia tidak nampak lah sebab dia solat kan. Jadi bila bangun tu dia nampak betul-betul ada orang. Tapi dia nak berani lah pergi tengok kan, orang tengah sembahyang. Jadi dia sudah berfikir, macam mana aku mau bagi salam ni kan. Khusyuk dia sudah hilang lah, ya. Jadi masa salam, Assalamualaikum warahmatullahi, masa dia mau bagi salam sebelah kanan tu, masa dia bagi salam, terkejut. Orang yang dia nampak macam telekung hijau tu hilang, tiada. Dia masih lagi tercengang. Dan kemudian adik dia heran, kenapa kakakku
salam sana saja kan, pun dia tegur lah, "Kak, astagfirullahaladzim," dia cakap. "Kenapa nih Kak?" Tiada bilangnya, macam ada aku nampak perempuan sembahyang di sebelahku. Adiknya pun cakap, "Mana ada, perasaan kakak saja tu." Dia pun yang macam semakin hairan lah, siap macam ada aku nampak orang sembahyang. Tapi dia diamkan diri lah, dia malas mau beleter panjang lah, bercerita panjang. Jadi kemudian pada malamnya adik-beradik lelaki ni biasalah begadang, berjaga malam. Jadi diorang pun main Uno, main Uno adik-beradik. Jadi yang adik perempuannya ni mengantuk lah, jadi dia pun mau tidur awal. Jadi dia pun pergi masuk bilik lah, pergi tidur. Jadi dia pun tidur. Jadi sampai atas lebih kurang jam 1 pagi begitu, dia terbangun. Dia terbangun. Dan bila dia bangun, dia tengok suami dia tengah tidur. Tapi dia pelik lah. Biasanya suaminya tidurnya berdengkur. Lelaki lah kan? Tapi suaminya senyap. Dia cakap, bagus pula suamiku hari ini. Ya, dia cakap, tidur tak berdengkur kan. Mungkin terlampau penat kot. Dia cakap begitulah dalam hati dia. Lepas tu dia baring semula lah. Dan dia cuba pegang tangan suami dia. Bila dia pegang tangan suami dia sejuk. Sejuk yang macam mayat. Dia pun lepas semula. Dia cakap, kenapa tangan suami aku ni sejuk? Dia cakap kan. Kemudian dia cari telefon dia. Dia tengok, ada telefon dia di bawah bantal. Kemudian dia pusing, dia tidak menghadap suami dia. Dia cuba call suami dia. Dia call lah. Dia call dan telefon suaminya disambut. Dia cakap, "Hello? Sayang, kenapa?" Dia tanya suaminya, "Abang di mana?" "Abang sekarang lepak-lepak nih di Tasik," dia cakap. "Dekat Tasik. Kenapa?" Dia cakap, "Kalau abangnya telefon, jadi siapa baring di sebelahnya?" Sudah. Suami pun tanya, "Kenapa?" Dia malas sudah bercakap. Dia letak telefon dia. Dia sudah tak takut untuk toleh. Dia cakap, "Alamak, siapalah di sebelah aku ni." Kemudian dia cuba curi-curi pandang lah. Bila dia pandang, tiba-tiba orang yang macam suami itu bangun, duduk. Kemudian dia macam berzikir. Adik perempuan dia tu tutup mata. Begitu berzikir. Dia tutup mata sampai dia ketakutan betul-betul lah. Berdebar guys. Kau pun berdebar kalau ada tiba-tiba orang yang kau tak kenal tiba-tiba ada di tepi kan. Dan akhirnya isterinya pun, adiknya pun tertidur. Dan bila dia terbangun, dia terdengar suara orang berdengkur. Rupanya suaminya yang betul-betul sudah tidur. Dan dia pegang tangan suaminya betul. Itu tangan suami. Dia pun yang Astagfirullahaladzim. Bangun juga. Ada juga suamiku. Tapi dia tidak ceritalah dengan suaminya. Dia malas suaminya nanti beleter. Ya, nanti dia cakap mengarut lah. Itu perkara mengarut lah. Jadi dia hanya mendiamkan diri. Jadi apabila subuh, dia pun tidak tahan lah. Dia pun ceritakan dengan ayah dia. Dia beritahu ayah dia. Ayah, dia cakap, macam lain lah homestay ni. Dia cakap, ayah, semalam dia ceritakan lah. Semalam masa tidur dia cakap ada orang macam menyamar jadi suaminya. Kemudian rupanya suaminya di luar. Dia ceritalah segala-galanya. Ayahnya pun cakap betul. Dia cakap, masa ayah nak ambil uduk tadi, dia cakap, ayah dengar orang mengaji di ruang tamu. Dia cakap, mengaji best, sedap, taranum dia best. Tapi bila ayah tengok ada seorang perempuan, saya fikir kamu boleh mengaji. Jadi ayah tegur lah. Bila ayah on lampu, perempuan tu hilang. Dan ayahnya cakap memang rumah ni mungkin ada penunggu. Ayahnya membuat keputusan untuk pulang segeralah. Dia cakap esok pagi kita berkemas balik. Tapi dia cakap, tapi ayah ada 1 hari lagi kita boleh tinggal ni. Ayah dia cakap tak apalah, kita sedekahlah 1 hari ni, kita balik. Kita nak bagus tinggal di rumah, macam tidak tenang lah. Dia cakap, ayahnya cakap, daripada kita nak tenang bos, kita tinggal di kawasan lain lah, di hotel bandar lah. Dia cakap
Jadi adik perempuannya pun setuju. Jadi mereka pun bagi tahulah satu family, kita pulang awal hari ni. Begitulah. Tapi mereka tidak cerita lagi dengan abang-abang dia ya. Mereka saja tahu dia dengan ayahnya. Jadi mereka pun kemaslah beg, ya, kemas beg dan susun di ruang tamu lah, ya. Jadi ayah dia cakap, kita pergi sekali lagi ke rumah pihak perempuan untuk beritahu kita mau pulang lah. Terima kasih lah, ucap terima kasih. Adat Melayu, sudah kau bertandang jadi kau ucap terima kasih dan selamat tinggal lah, ya. Jadi beg tu mereka tinggalkan di ruang tamu sajalah, ya. Mereka pergi ke rumah perempuan, lepas tu mereka pergi rumah perempuan kemudian baliklah. Jadi masa dorang pergi ke rumah pihak perempuan, ya, jadi ayah kepada pihak perempuan tu sekali lagi dia cakap, kenapa si adik yang perempuan ni lain muka, macam sakit dia kan, dia cakap. Yang adiknya ni pun yang macam mana dia tahu ni kan. Kemudian ayah kepada pihak perempuan tu cakaplah, dia cakap, kau ni macam ada benda yang suka dengan kau ni. Sudah guys. Yang family yang tidak tahu dia pun heran, apa yang suka, apa benda yang suka kan. Tapi si adiknya meremang bulu rumah. Memang ada sesuatu di rumah homestay tersebut. Jadi ayah pihak perempuan ni meruqyah lah, dia baca-baca sedikit. Dia cakap, okeylah, tiada apa-apa juga tu, dia cakap, kalau boleh sentiasa baca zikir lah dan baca doa agar sentiasa dilindungi. Itu sajalah nasihat ayah pihak perempuan tu. Jadi mereka pun pulang semula ke homestay untuk ambil beg dan menginap di kawasan bandar, di hotel bandar lah. Dan bila mereka sampai ke homestay, bila diorang buka pintu homestay, beg yang diorang simpan di ruang tamu hilang guys, hilang. Beg tu balik ke bilik masing-masing. Nah, di situ dengan abangnya terkejut, ayahnya yang tidak tahulah terkejut. Astaga, mana beg kita ni? Di situ dorang cuak. Cuak. Jadi barulah ayahnya ceritakan apa sebenarnya yang berlaku. Jadi guys, apabila sudah semua satu keluarga tahu, apa lagi? Ambil beg, lari. Mereka pun kelang kabut. Adik ini pun telefon tuan rumah, dia cakap kami pulang awal. Tuan rumah cakap simpan saja kunci di PO Box. Mereka pun ambil, terus belah, ya. Jadi masa dorang belah tu, tertinggal pula beg telekung adik perempuannya. Dia cakap, alah ayah, tinggal pula beg telekung. Aduh, ayah dia cakap. Jadi mereka terpaksa U-turn semula untuk ambil beg telekung adik perempuannya. Yang adik-beradik pun yang aduh, kenapa boleh tertinggal lah pula. Sudahlah rumah tu berhantu behal, tinggal lah pula beg. Jadi mereka pun U-turn balik lah, pergi ambil. Ayahnya cakap, biarlah ayah pergi ambil, kamu semua jangan keluar. Masa mereka U-turn dan sampai ke rumah homestay tu, beg telekung tu sudah tergantung di depan pagar. Guys, satu keluarga pun terkejut. Macam mana beg tu boleh ada di depan pagar? Ya macam durang tahu yang beg tu tertinggal. Satu keluarga cuak lah. Dia cakap, ayah, bilang ayah jangan keluar, biar ayah yang keluar ambil. Ayahnya pun keluar ambil beg tu. Dan si adik perempuan ni cuba mengintai dari kereta. Dia tengok di rumah tu. Bila dia tengok di rumah, dia nampak beberapa orang kelibat di rumah sedang melambai dia dari tingkap. Dia pun nampak, dia masuk balik, duduk di kereta untuk tutup mata dia. Dan mereka pun pergi ke bandar dan menginap di hotel bandar. Dan disitulah baru dia ceritakan segala-galanya kepada adik-beradik dia, kepada mak dia. Dan masing-masing ketakutan dan terkejut. Dan mereka tahu bahawa rumah tersebut memang misteri dan berhantu. Jadi guys, setakat itu saja cerita saya kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi, jumpa lagi. Alif Bosku. Assalamualaikum.